Safety sleep standard antarabangsa, baby-baby yang belum mahir mengiring dan meniarap wajib ditidurkan secara terlentang sahaja. Ibu bapa yang mengiringkan atau meniarapkan anak yang belum mahir meniarap dan mengiring ini sangat bahaya kerana ia boleh mengakibatkan bayi lemas ataupun kita panggil sudden infant death syndrome ataupun sudden and unexpected death syndrome. Memang betul, kematian mengejut masa tidur ni ada banyak faktor. Misalnya kesihatan baby itu sendiri ataupun suasana tempat tidur. Misalnya tidur bersama parents yang merokok ataupun yang minum alkohol. Tapi specifically dalam bab meniarapkan ataupun mengiringkan anak yang belum mahir mengiring dan meniarap sendiri, risiko lemas ataupun meninggal dalam tidur tu kerana nombor satu, anak-anak yang belum mahir meniarap ini bermaksud dia tidak ada kekuatan otot dan coordination untuk kontrol pergerakan dia. So waktu kita tidur, semua orang akan beralih-alih position. Tak ada orang yang tidur tegak ataupun satu side aja daripada tidur sampai esok pagi. Sebab kita nak relaxkan badan kita, muscle kita, otot kita dan kontrol juga kita punya pernafasan. Jadi untuk anak yang belum kuat ini ditelentang dan ditiarapkan, permukaan rata tu akan tekan dada dia sepanjang dia tidur. Dan tekanan itulah yang akan menyempitkan laluan pernafasan anak. Dan akhirnya oksigen level yang masuk tu akan drop dan ini salah satu ataupun number satu possibilities anak boleh lemas jika ditiarapkan. Number dua possibility-nya, kerana bila anak ini ditiarapkan, bermaksud anak punya jarak antara hidung dengan tempat dia baring, tilam ke, katil ke, apa-apalah jadi pendek. Dan kerana kalau kita tengok anak kecil punya breathing, dia rapid ataupun laju. Dan bila jarak tu pendek, terutama sekali kalau kat tepi tu juga pun adalah benda-benda macam bantal, teddy bear dan sebagainya, menyebabkan udara yang anak hembus tu tak dapat pergi jauh. So udara yang kita telan ialah oksigen, yang kita sedut oksigen, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. So udara yang dia hembus tu tak dapat pergi jauh dan anak tu akan sedut balik, seolah-olah dia menyedut udara recycle dia yang tinggi, karbon dioksida. Ini juga possibility di mana oksigen level anak drop bila ditiarapkan. Yang ketiga, anak kecil senang sangat gumoh ataupun jeluak ataupun muntah. Muntah sikit, bukan muntah yang keluar sikit tu. Semua orang tahu baby kecil memang senang jeluak ataupun gumoh ataupun muntah sikit tu kerana baby punya ring, perut, kita punya esophagus, tempat saluran makanan tu sebelum sampai ke perut tu ada satu ring, satu gelang yang kita panggil sebagai LES, yang function dia untuk tahan isi perut daripada naik atas balik. Tapi anak punya LES masih belum matured ataupun belum fully develop, menyebabkan kalau dia tu lepas dah susu, baring ke, kita pegang ke, kita dokong ke, dia senang je nak jeluak tu. Jadi termasuk waktu tidur juga. So bayangkan anak yang ditiarapkan dan waktu tu dia nak jeluak, menyebabkan lebihan susu atau jeluak tu mudah untuk terkumpul di bahagian hidungnya dan cover, dan dia pula tak kuat untuk membalikkan badan dia kerana semua orang tahu baby kecil kepalanya paling besar dan berat, keseluruhan berat baby tu yang paling banyak tertumpu di kepalanya. Ini adalah possibility ketiga kenapa anak yang ditiarapkan sebelum masanya berisiko untuk lemas. Yang terakhir, yang paling penting, yang nombor 4, sebenarnya bila kita tiarapkan anak kita, dia punya saluran makanan berada di atas, saluran pernafasan di bawah. Jadi apa-apalah susu ke, lebihan susu ke yang nak dikeluarkan tu, keluarkan sebab ada dekat atas, dia boleh terselinap dan termasuk ke dalam saluran pernafasan. So macam boleh tercekik susu masa tidur. Sedangkan kalau kita terlentangkan anak, saluran pemakanan dekat belakang, saluran pernafasan yang dekat atas.
Jadi tidak ada chance ataupun kurang banyak risiko untuk anak tu tiba-tiba tersedak susu tu termasuk dalam saluran pernafasan. Itu yang paling penting sekali. Tak betul bila orang kata tiarap tu untuk kurangkan tersedak susu, sedangkan tiarap itulah yang lebih merisikokan anak tercekik susunya sendiri. Satu-satunya cara untuk tidurkan anak yang belum mahir menyarap dan mengiring ialah terlentang sahaja. Mungkin ada yang cakap, tapi terlentang anak saya tak lena. Kalau terlentang macam tu saja memang tak lena. Okey, kerana anak kecil tinggi dengan moro reflex ataupun refleks tersentak. Dua bilik kan? Fix. Ya. Tak badan ni. Saya dah terang sebelum ni, ia berpunca bila sel otak dalam anak punya kepala tu belum habis ditebat, belum habis disarung, menyebabkan electric impulse. Maksudnya bila ada input yang nak diproses dalam fikirannya, dalam otaknya semasa tidur, sebab tidur adalah alam memproses input pelajaran. So electric impulse antara sel neuron tu bergerak dengan tidak stabilnya kerana tidak ada sarung. So that's why anak kecil senang tersentak. So solution mudah dia, kalau tidak mahu dakap, kalau tidak mahu riba, kalau tidak mahu gendong, kena bedung. Bedung, gendong, dakap, riba, peluk, semuanya akan buat anak secure. Jadi tangan dia tidak bebas untuk terkejut. So kalau nak letak anak, tak nak gendong, tak nak riba, tak nak peluk, kena bedung. Mungkin ada yang jawab, tapi bedung pun anak saya tak lena. Bedung sahaja semata-mata tidak boleh buat anak lena. Yang ini kenalah belajar sikit cara untuk tenangkan dan tidurkan baby kecil yang lena, untuk lena. Yang ini saya dah terang banyak kali. Secara ringkas, at least dia kena ada bedung dan ada white noise serentak sepanjang dia tidur. Okey? Yang ditahan di ward, mereka ada isu, sebab tu mereka ditahan, isu kesihatan lah. So menyebabkan adanya keperluan untuk ditiarapkan. For example, baby yang lahir pramatang, okay? Kalau mereka habiskan banyak masa terlentang, so gravity tu akan menarik flat, menarik rata keseluruhan berat baby. Jadi ia boleh memberi kesan kepada perkembangan kesihatan ataupun perkembangan fizikal baby lah. Itu salah satu contoh. Maksudnya kalau mereka ditahan dan perlu ditiarapkan, itu adalah reason. Dekat ward, kita ada banyak staff yang bertugas around the clock untuk memantau baby, membuat pemeriksaan ke atas baby. Baby juga disambung dengan pelbagai mesin yang mungkin mengawal ataupun monitor dia punya blood pressure, oxygen level. So if something wrong berlaku kepada baby, ada staff extra mata yang boleh memantau. Ada juga alat yang boleh mengeluarkan bunyi dan warning something wrong dengan baby, which is benda ni tak ada dekat rumah. Sebab tu bila kita bawa balik kat rumah, tak boleh nak samakan keadaan dengan kenapa dekat hospital diorang tiarapkan baby. Boleh, lain tu sebabnya. Setiap benda ada tempat dan masanya. Kalau waktu tidur, tidurlah dengan elok dan berkualiti. Bila berjaga, explore, belajar, explore dan berjagalah dengan sepuas hati. Okay? Apakah yang boleh dan perlu di-explore physically, nak explore oleh baby yang tengah tidur? Kan dia nak tidur, okay? Semua orang tahu tidur ni memberi kesan besar kepada perkembangan kesihatan dan perkembangan pembesaran baby. Okay. Alam memproses maklumat waktu tidur juga. Alam untuk menguatkan immune system pun masa tidur juga. Hormon yang dirembeskan untuk pembesaran pun masa tidur juga. Jadi tidurlah dengan berkualiti. Kenapa pula nak suruh budak tu explore waktu tidur? Maksudnya bukan explore fizikal. Minda dia masih memproses dengan aktif, but bukanlah masanya untuk bergerak bebas dan explore masa tidur. Tidur is tidur, jaga is jaga. Nombor dua, tak betul bila orang kata bedung ni menghadkan ataupun memerangkap pergerakan baby. Tak betul lah. Okay. Nombor satu, rules bedung. Rules bedung
pertama, satu-satunya anggota badan yang wajib dikemaskan, dibedung, okey, dibalut ialah tangan sahaja, kerana tanganlah yang memberikan kesan sentakan ataupun menerima kesan hentakan yang moro refleks terkejut-terkejut tu. Yang bagi kesan, terima kesan yang besar tu ialah tangan, yang sampai buat baby boleh terjaga. Tangan sahaja. So that's why kita boleh nampak ada je bedung tangan sahaja. Ni boleh Google, international punya website ke, online ke, banyak sebenarnya. Tangan sahaja. So the rest of badan tu biar bebas. Tu nombor satu. Dan kalau orang nak bedung keseluruhan badan pun, guidelines yang wajib diikuti, bahagian kaki mesti boleh bebas bergerak. Mesti ada ruang. Tak boleh kasih straight dan ikat kasih straight. Itu salah. Memang kaki tu kena ada ruang untuk bengkok dan bergerak. Jadi, kesemua ini menjawab persoalan tidak benar bedung tu menghadkan memerangkap baby. Kena beza tidur meniarap dengan meniarap waktu berjaga atau tummy time. Okay? Kalau tummy time, waktu berjaga, kita nak latih anak meniarap, kuatkan otot, tidak ada masalah. Kerana tummy time itu bermaksud anak jaga. Okay? Yang kedua, bila tummy time bermaksud parents ada untuk memantau anak, tidak ada masalah. Yang kita cerita ni adalah tidur meniarap. Mengiring ke, meniarap ke, bahayalah untuk anak kecil ni ditidurkan sebegitu. Kerana ramai parents yang mengiringkan anak mereka kerana anak mereka kecil. So kalau baby tu sendiri nak stay mengiring sendiri, memang tak boleh. Jadi mak akan pasak. Maksudnya ambil bantal kan, letak kat tepi-tepi baby tu supaya dia stay mengiring. Semua mak yang mengiringkan baby kecil akan buat macam tu. Sebab nak tahan anak tu supaya stay dengan mengiring. Dan perbuatan meletak-letak bantal keliling anak itulah juga yang boleh merisikokan kematian mengejut. Sebab tu kita kata tak boleh mengiring pun tak boleh juga. Okay, mak akan pasak-pasak tu satu hal. Kalau mak tak pasak langsung, maksudnya dia tak letak anything lah untuk staykan baby tu. Ingat, kepala baby ni 25% berat, keseluruhan berat di kepala baby. So, anak yang mengiring ada high chance untuk tertiarap. Itu sebabnya mengiring pun tidak dibenarkan untuk keselamatan. Kecuali kalau mak rasa tak apalah saya tengok-tengok baby. Kalau mak sampai terpaksa every now and then tengok, kan macam tak ada kerja. Kita nak anak kita lena supaya kita boleh rehat, kita pun boleh buat urusan lain. Biarlah dia tidur tu selamat untuk dia dan selamat untuk kita tinggalkan untuk kita buat kerja lain. Jadi terlentang, bedung, white noise dan belajarlah cara yang sepatutnya untuk bantu baby lena. Anak yang dah mahir mengiring dan meniarap, memang bedung kena cerai. Ini bahaya sebab nanti takut dia meniarap dalam bedung, jadi kita macam dah perangkap dia. Yang dah boleh, kita lepaskan dia, bebaskan dia kerana dia dah boleh buat sendiri. Boleh tiarap sendiri dan boleh terlentang balik dengan kuatnya. Dia dah ada coordination tu. Dan faktanya pun menurut National Sleep Institute, kematian mengejut SIDS dan SUDS ini rate-nya, kadarnya akan drop, akan jatuh sebanyak 80% di kalangan baby-baby yang dah mahir meniarap. So yang dah mahir, dia dah boleh buat flip-flop sendiri, biarkan saja. Dan mak tak perlulah nak stay dan terlentangkan balik, stay, terlentangkan balik, kan tak ada kerja. Biarkan saja. Okay?